Baik, sementara kita menantikan YB Datuk Seri Dr. Adam Baba bersedia dan bersama dengan kita. Sudah berada di talian sekarang YB Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Kesihatan Malaysia. Terima kasih YB kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, YB, untuk kita memberikan perkembangan terkini tentang wabak COVID-19, sudah tentu KKM setiap hari memberikan perkembangan dari semasa ke semasa tentang bilangan kes dan sebagainya. Tetapi yang ingin kita ketahui mungkin tentang dari segi kewujudan kita kata pusat bagi mengenal pasti ataupun untuk ujian ataupun pengujian bagi wabak COVID-19 ini, dan juga mungkin pusat-pusat kuarantin yang telah pun dibina dan juga bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi-agensi lain, Pak Datuk Seri. Ya, kita dah habis tempoh perintah melaksanakan pertama ya, termasuk kedua, Ya. dan jumlah kes 1,766 semalam ya, dengan 60 kes memerlukan pernafasan. Dan kita telah membuat banyak saringan di alumni untuk kontak dengan orang yang berbeza. Itu menyebabkan kita meningkatkan strategi mamal kerana kita mengambil stok dari sakit untuk menentukan ujian atau mendapatkan sama ada negatif atau positif. Untuk itu kita telah meningkatkan jumlah amal. Alhamdulillah kita dapat menaikkan hingga 600 sehari ya. Kat waktu tetapi itu mengatasi sebenarnya berlaku perkara yang ada satu mustahil kes-kes baru, kita sudah sediakan, kita tak usah perawatan dan kuarantin. Satu, yang kedua kuarantin saja. Pusat rawatan dan kuarantin itu contoh macam kita menyediakan di peringkat kementerian iaitu RL, pelatihan KKM yang kita mampu memberi perkhidmatan. Dan setelah LA kita berkuarantin dalam 42 tempat ya. Untuk Kementerian Kesihatan, kesediaan untuk membelas Malaysia berjalan cepat, dan sekarang ini bersama dengan mereka-mereka yang tampil dengan pelan private sector, nurses yang dah pensiun ataupun mereka yang berkesempatan di betul melaksanakan tugas dan sama ini. Cuba Datuk Seri, kalau kita lihat ketegasan Kementerian Kesihatan dan kerajaan khususnya dalam menangani wabak ini, apabila kita meminta supaya mereka yang baru datang dari luar negara, rakyat Malaysia yang pulang ke negara ini pada Jumaat ini akan terus dibawa ke pusat kuarantin. Jadi kesiapsiagaan Kementerian khususnya dalam menangani kembalinya mereka yang pulang dari luar negara ini bagaimana? Ya, kita dah fokuskan untuk semua yang balik dari luar negara, mana-mana pintu airport, airportnya, mereka diwajibkan untuk asingkan diri dengan negara berkauran selama 14 hari, dan dia ditempatkan di pusat-pusat penting yang kita dah sediakan. Dan ini dilakukan oleh kerajaan yang tegas kerana kita tak mahu rantaian penularan wabak itu terus berlaku. Jadi cara yang terbaik supaya tidak ada support bagi luar negara ditularkan dalam negara. Kerana kita dalam negara kita dapat tunduk dengan melihat sektor yang tiada walaupun lagi belum selesai lagi.
Baik Datuk Seri, secara ringkas kalau kita melihat walaupun perkembangan saban hari peningkatan kes yang berlaku tetapi juga peningkatan mereka yang telah pulih sepenuhnya ataupun discharge sepenuhnya dari wabak COVID-19 dan juga discharge daripada hospital juga turut meningkat. Jadi ini merupakan satu komitmen yang harus dipuji untuk petugas-petugas kesihatan. Mungkin Datuk Seri mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia, hasrat Datuk Seri untuk melihat perkara ini akan terus diberikan peningkatan dari semasa ke semasa dan juga komitmen oleh Kementerian Datuk Seri. Betul, itulah asas kita nak lihat lebih banyak pekerja kita, nak lihat lebih banyak orang lepas daripada COVID dan kurang orang yang sakit. Untuk itu, kita terus tegas supaya duduk rumah, berjarak sosial atau kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga negara kita. Dan saya serulah pada kita padu semua sama bangsa tak kira dalam mana di dalam negara ini, kita mesti putuskan rantaian COVID-19 atau dipanggil break dan kita mesti menang. Baik, terima kasih YB Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Kesihatan Malaysia membawakan perkembangan terkini berkenaan wabak COVID-19. Perkembangan dari semasa ke semasa akan dibawakan dalam sidang media insya-Allah pada setiap pukul 5 petang di Perkembangan Berita Wilayah bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.